Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kita hari ini untuk buat kuih cucur badak. Mesti ramai yang suka kan? Sebab dia kira manis-manis pedas. Okey, jom kita cuba buat. Okey, sediakan semua bahan-bahan dahulu. Ada ubi, ada kelapa, serai, bawang. Yang paling penting, dalam 2 biji keledek ni, ubi keledek ni lebih kurang dalam 400 gram macam tu lah. Nanti timbang bila kita dah lepas kukus, okey? Ini sediakan 1 mangkuk air dengan letak sedikit garam supaya ubi kita tak hitam semasa kita potong sebelum kita kukus ya. Nanti tak cantik. Okey. Sagat dan buangkan kulit. Potong kecil-kecil. Rendam sekejap dalam air garam. Sementara kita nak potong serai. Serai dalam 2 batang. Nak letak 3 pun boleh jugalah bagi rasa sedap sikit. Kalau serai ni kalau banyak sikit dia bau wangi kan. Tapi akak guna dalam 2 batang serai je lah ya. Hiris kecil-kecil sikit, halus-halus sikit. Supaya senang kita nak blender nanti. Okey. Kisar pun akan jadi halus lah ya. 1 biji bawang besar. Bawang besar ni akak guna bawang besar India ya. Dia tak ada isu chemical issue lah. Okey, masukkan dalam blender pengisar. Untuk kita kisar bersama dengan udang kering dan jintan manis. Kemudian cili. Cili ni kalau kita nak pedas lagi sikit, kita boleh letak dalam 3 sudu besar ke 4 ke, terpulang pada kita lah. Akak buat ni macam sedang-sedang pedas saja. Sebab nanti senang anak nak makan kan. Okay, bila dah blender, kita dah kisar halus. Terus letak atas kuali dekat atas dapur ya. Tapi jangan on lagi, jangan buka api lagi, okay? Bekas pengisar kita tadi, tak perlu basuh. Terus masukkan kelapa parut. Kelapa parut ni nak blend sikit bagi dia halus sikit. Jadi kita makan tu tak adalah kasar sangat kan. Okey, dah lepas kisar, baru kita letak dalam dalam kuali atas dapur ni, dan baru kita bukakan api dapur, okey. Kita letak sedikit minyak. Dan sedikit gula. Dia kena ada rasa manis-manis sikit kan. Manis-manis pedas baru dia sedap. Inti dia ya. Kalau tak manis langsung pun tak sedap juga. Biasanya inti cucur badak ni dia mesti manis-manis pedas. Dia bukan masin saja macam tu kan. Masin saja tak sedap sangat. Okey. Yang ini macam biasalah kita kena kacau sampai dia betul-betul kering. Baru inti kita akan tahan lama dan lebih sedap ya.
Okey, kita kacau bila perlu saja, asalkan bawah tak hangit ya. Kita punya inti ni tak hangit. Sementara tu dekat sebelah Kak dah panaskan air untuk kukus keledek kita ya. Bila dah mendidih air kukusan, kita masukkan keledek untuk kita kukus. Kemudian bila dah nampak kering sikit, dah kering betul sikit kan, sementara kita nak tutup, kita letakkan garam sebagai perasa terakhir, okey? Tengok dah kering kan? Okey, siap inti kita ya. Okey, ubi kita pun dah empuk, dah lembut. Kita boleh tengok mudah je nak cucuk dengan garpu kan. So, kita boleh angkat untuk toastkan ya. Ubi ni kita boleh juga rebus, tapi kandungan air dia akan banyak sikit lah kan. Ini dia cantik lah, kita tak perlu dah nak letak air ya. Air kalau terlalu banyak, dia akan liat. Kuih kita akan liat, jadi tak sedap ya. Dan kuih kita akan kecut. Jadi ubi ni kita lenyek-lenyekkan untuk supaya senang nantilah tak berbiji kan. Ubi kita ni pun masak cukup-cukup je air dia kering. Okey, kita letakkan garam untuk perasa sebagai rasa. Tawar sangat pun tak sedap. Kalau kukus kita tak letak garam kan. Sebab tu kita letak garam kemudian ni. Kita letakkan tepung pula ya. Tepung beras. Juga tepung ubi kayu. Okey. Kita ulikan ya. Kalau nak guna sarung tangan plastik tu pun boleh. Tapi macam biasalah, akak ni tak berapa suka guna plastik. Sebabnya biar ada rasa air tangan. Kalau kita jual tu, okeylah kita boleh guna plastik kan. Yang ini kita masak untuk family. Biar rasa ada enzim-enzim pada tangan kita pun boleh buatkan makanan kita ni ada rasa, lebih sedap, lebih sihat kan. Okey, dah siap. Dia dah jadi macam dough lah kan. Tak melekat. Kalau ada air, tepung kita akan kena letak banyak sikit. Jadi dah tak sedap. Tepung banyak, air pun banyak. Jadi kuih kita akan liat. Sebab tu akak tak pilih cara rebus. Akak lebih pilih cara untuk kukus keledek kita tu ya. Ambil sikit, buat bulat-bulat. Yang ini terpulang pada kita lah. Kita nak buat besar mana keledek kita ni kan. Kemudian kita boleh letakkan inti di tengah. Dan tutup dengan kemas ya. Jangan tanya akak berapa sebiji ni. Berat dia berapa ya. Sebab akak memang jenis tak timbang. Buat ikut sesedap rasa je. Okey. Kita nak makan je pun kan. Melainkan kalau kita nak jual tu, okeylah kita boleh timbang kan.
inti ni padat, penuh baru sedap makan, okey? Jangan kedekut inti lah ya. Sebab nanti kuih pun akan kecut tau kalau inti terlalu sikit. Okey, buat sampai habis. Siap dapat dalam 9 biji macam tu lah. Sebab akak buat besar-besar juga kan. Kalau buat kecil-kecil tu dapatlah banyak sikit. Okey. Kemudian panaskan minyak. Dan minyak dah betul-betul panas. Baru kita masukkan kuih ni satu persatu. Pastikan minyak betul-betul panas. Tapi minyak ni api tak boleh api yang besar ya. Kena api yang dalam sederhana saja. Nanti cepat hangit. Hitam pula kita punya kuih kan. Tak jadi tak cantik lah ya. Kemudian lepas letak semua kita alihkan sekejap ya. Satu bahagian. Supaya yang bahagian atas tadi tak akan merekah ya. Kalau kita tak alihkan, kita biar bahagian bawah tu masak dahulu, dia akan merekah. Jadi kita alihkan ni pun tak perlulah kerak sangat kan. Bila dah nampak betul-betul masak atau perang dekat bahagian bawah, baru kita alihkan. Dan kita biar dulu. Okey, bila kita dah nampak sebahagian bawah tu perang lagi, baru kita alihkan semula. So, alihkan bila perlu, okey? Jangan kerap sangat alihkan. Okey, nampak dah masak, dah cukup perang. Tapi kuih kita tak merekah kan? Sebab tu kita alihkan cepat. Lepas-lepas semua dah letak dalam kuali, kita alihkan je. Kalau kuali besar, kita tolak-tolak je macam tu. Okey, kita toskan. Dah sejuk, kita boleh hidangkan ya. Tengok kuih kita cantik, warna pun sama sekata kan. Tak ada merekah-rekah apa ya. Depan belakang pun cantik je kuihnya. Kuih ni kalau tak puasa pun memang sedap kan. Kita boleh makan. Yang ini tengok dalam dia inti penuh je. Barulah makan pun puas je kan dapat inti penuh macam ni. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.